Baiklah, salam sejahtera. Saya merupakan pelajar daripada Adventist College of Nursing and Health Sciences. Saya telah diberikan tugasan di bawah mata pelajaran Pengajian Malaysia 2 dengan kod mata pelajaran MPU 2163. Dan mata pelajaran ini berada di bawah bimbingan pensyarah Dr. Wesley Kong Liang Sun. Baiklah, tugasan yang kami telah diberikan ialah kajian sejarah mengenai makanan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan nama saya Eva Sandra Laidis dan kod ID pelajar saya ialah 2020017. Baiklah, tajuk makanan yang saya pilih ialah sos budu. Mari kita kupas sedikit mengenai sejarah makanan sos budu ini. Seperti yang kita ketahui, sos budu ini merupakan makanan yang amat sinonim dengan penduduk-penduduk dari negeri Kelantan. Tapi, tahukah Anda, sebenarnya nama budu ini dikatakan berasal dari kampung budu yang terletak bukan di Kelantan, namun di Bunta Kuala Lipis, Pahang. Bagaimana hal ini terjadi? Nah, pada zaman dahulu, peniaga-peniaga daripada Kelantan dan juga Pahang akan bertembung karena mereka akan berhenti rehat sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Seperti yang kita ketahui, dahulu tidak mempunyai akomodasi seperti sekarang, tidak mempunyai jalan yang berturap, dan juga tidak mempunyai kereta. Mereka harus berjalan kaki sambil mengangkat bakul di Bukit Bukau. Oleh itu, disebabkan perjalanan yang amat panjang dan hayunan bakul mereka, makanan yang mereka bawa turut sama terkesan. Dan makanan yang mereka bawa peniaga dari Pahang ini ialah makanan ikan bilis. Apabila waktunya mereka makan, ikan bilis itu telah hancur. Namun begitu, mereka tetap menjadikan ikan bilis itu sebagai lauk mereka. Dan apabila peniaga dari Kelantan bersama-sama dengan mereka makan, mereka akan bertanya, makanan ini dari mana? Dan peniaga-peniaga dari Pahang akan mengatakan, oh, makanan ini berasal dari kampung budu. Dari situlah budu mendapatkan gelarannya dan nama budu kekal digunakan sehingga sekarang. Baiklah, kita akan pergi ke cara-cara penyediaan budu, namun mustahil kita melakukannya tanpa mengetahui bahan-bahan asasnya dahulu. Nah, budu ini mempunyai 4 bahan asas, yaitu yang pertama, tentu saja ikan bilis, kedua, garam kasar yang selalu kita temui, ketiga, nise dalam bahasa Kelantan, namun dalam bahasa Melayu rasmi kita gula Melaka, dan juga yang keempat, asam Jawa, pelengkap rasa. Oke, kita masuk kepada cara-cara menyediakan sos budu. Yang pertama, setelah menyiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan, haruslah kita bersihkan ikan bilis dahulu dan toskan. Kemudian, garam kasar itu kita bahagikan kepada 5 bahagian, dan bahagian pertama akan ditaburkan di atas dasar bekas. Kemudian, gaulkan ikan bilis dengan asam Jawa sampai rata. Setelah itu, bahagikan ikan bilis dan asam Jawa yang telah digaul kepada 4 bahagian. Kemudian, masukkan gula Melaka ke dalam bekas yang berisi garam dan gaul sehingga rata. Setelah itu, taburkan ikan bilis di atas lapisan garam dalam bekas tadi. Kemudian, taburkan pula selapis garam lagi di atas ikan bilis. Nah,
Untuk mengingat langkah ini, ingat sahaja kek lapis, garam, ikan bilis garam. Mereka hanya dilapis-lapiskan. Ulang langkah ini sehingga habis semua bahan-bahan yang telah kita sediakan. Kemudian setelah itu, tutuplah permukaan bekas dengan kain kasah. Biarkan kain tersebut tegang di permukaan mulut bekas. Kemudian, sebelum menutup bekas dengan penutup yang sebenar, taburkanlah garam sekali lagi di atas kain kasah untuk mengelakkan lalat daripada bertelur. Kemudian, simpanlah di tempat yang gelap selama sebulan bagi membolehkan proses fermentasi. Kemudian, bila budu sudah hancur, tapiskanlah dan budu sedia digunakan. Nah, jika kita menyediakan sesuatu resepi makanan, pasti ada tipsnya. Jadi, saya juga menyediakan 2 tips bagi penyediaan sos budu. Yang pertama, jangan dedahkan bekas budu ini kepada 2 elemen, yaitu pertama cahaya dan kedua ialah udara bagi mengelakkan budu daripada berulat. Dan yang kedua, jangan kacau budu sewaktu fermentasi untuk mendapatkan quality 5 bintang ataupun quality yang terbaik. Bila dihidangkan, tahukah Anda budu merupakan sejenis makanan ruji? Oleh itu, tak usah bimbang, tak usah risau, budu boleh dinikmati tanpa syarat waktu dan juga tidak tertakluk kepada sebarang perayaan. Asal ada, boleh dimakan. Budu boleh dihidangkan begitu saja ataupun dicampurkan dengan bahan lain sesuai selera masing-masing. Contohnya seperti lada, mempelam, dan air perahan limau nipis. Pasti sangat memuaskan rasa. Kita pergi kepada simboliknya pula. Seperti yang saya katakan di awal presentasi ini, budu amat populer di kalangan penduduk-penduduk negeri Kelantan. Jadi, budu merupakan simbolik makanan bagi penduduk-penduduk daripada negeri Kelantan ataupun yang mesra kita ketahui sebagai negeri Cik Siti Wan Kembang. Nah, di sini saya memberi sekilas pandang garis waktu bagaimana wujudnya budu. Inilah perjalanannya, Bukit Bukau dan ada peniaga, mereka berniaga dan apabila berehat, mereka makan bersama-sama sehingga terjadinya perbualan yang telah menyebabkan nama budu ini wujud sehingga sekarang. Baiklah. Tidak lupa juga, saya juga telah menyediakan beberapa gambar budu modern yang dihidangkan sekarang. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, budu boleh dihidangkan mengikut selera masing-masing. Nah, kita telah sampai di slide bahagian rujukan. Saya amat berterima kasih kepada 3 sumber ini yang membolehkan saya untuk berjaya menyiapkan slide ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada azramsulong.blogspot.com dan yang kedua, kepada animhosnan.blogspot.com yang telah menyediakan berbagai informasi kepada saya untuk menyiapkan PowerPoint ini. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada pembuat estetik template yang saya dapati daripada YouTube sehingga saya telah berjaya menggunakan template-nya untuk menyiapkan tugasan yang telah diberi. Ini merupakan slide terakhir saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya telah siap membuat
project ini dan terima kasih.